Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Dapat kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada hari ini 30 Jun 2020 bersamaan dengan Selasa pada tanggal 8 Zulkaedah 1441 Hijriah, kita bersiaran membawakan kepada anda Tanyalah Ustaz pada pagi ini, membincangkan topik-topik menarik. Dan pada pagi ini kita dalam pengajian hadis berkenaan dengan doa ibu bapa mustajab. Bagaimana kupasan, bagaimana perbincangan, sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda bersama bintang ilmuwan ahli panel yang kita bawakan khas untuk menjawab persoalan anda. Baik, sedang menonton, sebelum saya terlupa, bagi mereka yang ingin bertanyakan soalan pada pagi ini boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau nak WhatsApp di talian 011 1233 6480. Dan mungkin ada yang tak berkesempatan pada pagi ini, ya, mungkin nak ke mana-mana dalam perjalanan, mungkin nak ke tempat kerja dan sebagainya, boleh menonton di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita dibuat secara langsung. Dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Semoga semua beroleh manfaat untuk apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Baik, siapa ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita? Tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, sering muncul di kaca TV, yakni Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya lama tak bersama dengan Datuk di Tanyalah Ustaz. Kali ini bertemu lagi. Saya ingat saya 2018 kali dengan Ustaz. Lama dah. Kan? Cantik tie warna pink. Senang. Habis ni terus pergi meeting. Allahu Akbar. Baik, ini bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini bersama dengan Datuk Doktor. Jadi untuk mukadimah perbincangan kita, saya serahkan kepada Datuk. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adinda saya, dai, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian. Apabila kita bercakap mengenai doa ibu bapa, sudah pastinya doa ibu bapa ini adalah merupakan salah satu daripada orang kata apa, perkara penting dalam hidup setiap manusia. Kita tidak akan menjadi seorang kecuali dengan doa ibu bapa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala awal-awal lagi dia berpesan kepada kita, wabil walidaini ihsana. Buat baik dengan kedua ibu bapa. Buat baik bermaksud kita mencarikan redanya, kita pastikan kita dapat keberkatan hidup, kita sentiasa mendapat doanya. Sebab inilah perkara yang kita nak dapat daripada kedua ibu bapa. Dan apabila kita mendapat doa daripada kedua ibu bapa, sudah pastinya kita akan mendapat keberkatan dalam hidup. Dan ini yang kita kena kejar, dan jangan sekali-kali kita abaikan mereka sehingga mereka mendoakan benda yang tak baik. Walaupun kita faham Islam tidak membenarkan ibu bapa mendoakan benda yang tak baik pada anak-anak. Ada orang dia doakan anak tu jadi tanggang, nauzubillah. Ada yang mendoakan anak tu jadi ada yang mendoakan kata biar bisnes dia bankrupt, nauzubillah. Kalau boleh jangan keluar daripada mulut kedua ibu bapa perkataan-perkataan yang tidak baik. Bahkan kena sentiasa mendoakan benda-benda yang baik. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 jenis doa yang Allah akan terima. Allah akan terima. Pertama, da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Tu kena beringat ni. Ya, pagi-pagi ni saya nak ingatkan orang yang yang dizalimi, minta dengan Allah Taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Minta dengan Allah. Allah kata aku akan bagi apa yang kamu minta. Tambah-tambah pula kamu dizalimi. Orang kata, Ustaz, macam mana dizalimi? Dizalimi apabila hutang kamu tak dibayar.
kita bagi pinjam, orang tu tak nak bayar. Ingat, orang yang memberi pinjam, awak akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hidup awak akan jadi susah. Sebab apa? Sebab doa orang-orang yang tertindas ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kata Nabi, da'watul musafir, orang yang bermusafir. Ni ada yang balik kampung, ada daripada kampung nak balik ke bandar. Walau bagaimanapun kena jagalah SOP. Jadi semua itu akan pasti diterima doa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata Nabi SAW, da'watul walid li waladih. Doa seorang ayah kepada anaknya. Ada ulama mengatakan termasuk doa ibu dan ayah, maksud kedua-duanya sekali kepada anaknya, insya-Allah li waladih, doa yang baik-baik. Jangan doa yang tak baik, doa yang baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa mereka, insya-Allah. Baik, itu tadi 3 yang terkandung dalam doa, dalam hadis yang sempat dikongsikan pada pagi ini berkenaan dengan orang yang dizalimi, yang kedua orang yang bermusafir, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan doa kedua ibu dan bapa yang baik-baik doanya untuk anak-anaknya. Dan tadi ada disebutkan juga yang pertama itu orang yang dizalimi, ya Datuk ya. Kalau contoh mak ayah itu dizalimi oleh anaknya sendiri, tapi doanya itu adalah doa yang tak baik kepada anaknya. Jadi bagaimana Ustaz? Mungkin ada sedikit berkenaan dengan itu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Al-Quran, ya, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama sekali kita kena ingat, anak-anak ni merupakan ujian Allah kepada kita. Setiap ibu bapa akan diuji dengan anak. Ada yang Allah bagi kehilangan anak, ada yang Allah bagi kehilangan kehilangan harta benda. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Ia merupakan satu nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Jadi bila Allah bagi ujian kepada anak-anak ni, kita kena anggap bahawa ini adalah daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi bila kita ingat perkara ini, kita tidak akan mendoakan benda yang tak baik. Bahkan Nabi SAW dia suruh kita ini sentiasa doa yang baik-baik. Walid li waladih. Itu perkataan li waladih, untuk anaknya. Doa kebaikan untuk anak-anaknya. Nampak tak? Di waladih, bukan ala waladih. Bukan kepada yang tak baik pada anak-anak dia. Dia doa yang baik-baik. Jadi katakanlah contoh, ada mak bapak yang mendoakan yang tak baik. Ingat, ini adalah amanah Allah. Allah bagi kat kita, Allah suruh kita didik yang terbaik. Jadilah pemimpin yang baik. Kena berusaha untuk memastikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang paling penting. Jadi kalau boleh jangan doa benda yang tak baik, sebab ia sangat bahaya. Bahkan lebih teruk lagi apabila 3 sifat yang disebut dalam hadis tadi ada pada mak dia, ada pada bapa dia. Pertama, anak bapa tu dizalimi, mak bapa tu dizalimi. Ya, siapa zalim dia? Anak dia zalim dia, na'udzubillah. Yang kedua, mak bapa dalam keadaan bermusafir. Nombor 3, dan mereka itu adalah mak bapa. Doakan pada anak-anak dia, insya-Allah Allah akan terima yang baik-baik. Cuma kalau katakanlah dia ditimpa musibah, saya pernah pergi ziarah pergi orang kata bagi tazkirah untuk ibu bapa yang telah ditinggalkan oleh anak-anak ni. Ada yang kena tinggal dekat stesen minyak, ada yang kena tinggal dekat supermarket, ada yang kena tinggal dekat restoran, na'udzubillah. Bayangkan bila saya pergi, tanya makcik, tak ada ke nombor telefon ayah, tak ada ke tu, tak ada ni. Dia kata apa? Tak ada, anak pun tak mana pergi. Tapi saya doakan satu hari dia akan cari saya. Dia doa yang baik, dia tak ada doa saya doakan satu hari jatuh budak tu, memang mati dia. Tak ada. Tak bunyi pun daripada mulut mereka. Alhamdulillah, ramai-ramai yang saya tanya semua doa yang baik-baik. Tapi bahkan mereka bermuhasabah, dia kata ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Betul. Allahu akbar. Allahu akbar, betul lah. Bila mana anak melakukan apa pun kepada mak dan ayahnya, tapi pasti doa itu akan keluar yang baik-baik saja. Dan macam selalu kita dengar penonton-penonton, bila mana anak itu melakukan apa-apa saja kesalahan, ibu atau ayah akan menyebut bertuah punya anak. Itu ayat yang cukup indah, walaupun simple tetapi bermakna yang baik-baik. Okey, sidang penonton, kita nak bawa untuk persoalan pertama pada pagi ini dari penonton kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Tuan Fauzi Farouk. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Dai, bagaimanakah dengan doa ibu bapa sekiranya terdetik sedikit perasaan kecil hati terhadap anak-anak mereka? Terima kasih Ustaz dan Dai. Terima kasih juga Tuan Fauzi. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana doa tapi terdetik dalam hati, berkecil hati kepada anaknya.
Ya. Jadi bagaimana Datuk? Silakan. Okey, yang pertama kita kena ingat anak-anak ni kalau mak dia terasa hati, ayah dia terasa hati, pasti akan memberi kesan kepada apa yang dia akan lalui dalam hidup dia. Faham. Kita tak boleh nak kata, kadang-kadang kita ni sebagai mak bapak selalu kita kata ini sebab anak kita ni teruk, anak kita itu, anak kita ini. Pernah tak kita bermuhasabah? Kita dulu buat macam tu pada mak bapak kita. Itu sebabnya kamal tadinun tudan. Mungkin sekarang ni kita cakaplah kita anak kita tak ingat kita, anak kita itu, anak kita. Dulu masa kita ada mak bapak, adakah kita buat benda yang sama? Tu kita kena buat muhasabah. Mungkin masa sekarang ni kita tengok anak kita angkat suara kita. Dulu masa kita ada mak bapak, pernah tak kita angkat suara pada mak bapak? Kamal tadinun tudan. Itu pertama kita kena bermuhasabah. Jadi mak bapak jangan rasa dia tu adalah orang yang sentiasa berada di maqam yang tinggi selalu. Tak pernah kena diuji, sedangkan Allah Ta'ala akan diuji mak bapak ini seperti mana kamu buat pada mak bapak kamu sebelum ni. Kena ingat. Itu sebabnya kita diminta oleh Allah Ta'ala jaga betul-betul hati kedua ibu bapa. Jadi itu yang pertama. Kita muhasabahlah. Mak bapak ni kena bermuhasabah selalu. Yang nombor dua, apa yang terdetik dalam hati mak bapak ni, cukuplah apa yang cukup biar ia berada di dalam. Maknanya, terdetik di hati, dia tak sama macam doa. Faham. Dia lintasan hati. Ya Allah, kenapa anak aku buat macam ni? Cukup. Dalam hati. Jangan sekali-kali kita sebut keluar dari mulut, ya Allah, kenapalah anak aku ni, ya Allah. Kau ajarlah dia, ya Allah. Jangan, tolonglah. Betul, saya pernah jumpa dengan seorang dekat sebuah negeri, saya pergi ceramah, dia jumpa makcik tu datang. Saya pun kata, dia kata kat saya, dia kata, muka ustaz macam mana makcik? Orang kata, insya-Allah, anak makcik mana pergi? Dia tak balik kampung ke? Tak ada, anak makcik arwah lah. Allah, saya bila dengar semua arwah, saya pun Al-Fatihah lah. Saya kata, sebab apa? Sakit apa? Tak. Dulu makcik juga yang salah, dia kata. Makcik selalu, dia ni memang budak nakal, dia kata. Arwah, dia kata. Ya, selalu main motor, selalu rempit sana, rempit sini. Jadi makcik ni, dipanggil makcik. Makcik selalu dia cakap kat dia, engkau ni kan satu hari mati bawah lori. Bila dia sebut banyak kali, wallahualam, kebetulan mungkin, memang ajal tertulis, memang dia mati accident dengan lori sungguh. Memang betul-betul dia kata masa dia pergi tengok tu anak dia berada di bawah lori. Nauzubillah. Macam doa dia tu. Jadi kadang-kadang adakah itu sebab doa mak? Wallahu alam. Tetapi apa yang pasti kematian itu berlaku seperti mana apa yang mak tu sebut selalu. Itu sebabnya fa innal malaikata tu'minun ala ma taqulun. Jangan cakap apa-apa pada anak-anak ni kecuali benda-benda yang baik, sebab anak itu akan mendapat doa daripada apa yang dilafazkan oleh mak bapak, dan mak bapak apa yang dilafazkan itu akan mendapat doa ataupun mendapat amin daripada para malaikat. Fa innal malaikata tu'minun ala ma taqulun. Sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kamu sebutkan. Nauzubillah. Jadi yang terlintas dalam hati tu yang kita takut ni, kata Datuk sebentar tadi, apa yang dalam hati tu biar dia terlintas di situ sahaja, tapi jangan dilafazkan di mulut, kerana takut apa yang didoakan itu, doa itu menjadi doa kepada anak-anak mereka. Jika baik, maka baiklah jadinya. Jika buruk, maka buruklah yang datang menimpa. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz juga dari sahabat kita Puan Nurul Huda Tajuddin. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Doa dari ibu bapa merupakan sesuatu yang mustajab. Ada sesetengah ibu bapa yang sering memarahi anak, tapi mereka bercakap dengan niat yang sebaliknya, seperti perkataan bodoh, dikatakan cerdik. Contohnya, cerdik betul anakku ini, semua kerja tak buat. Adakah ini juga merupakan satu doa dari ibu bapa apabila sering diperkatakan? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Nurul Huda Tajuddin. Soalan ditanyakan tadi berkenaan dengan apa yang disebut di mulut, tapi niatnya perkataan sebaliknya Ustaz. Macam contoh juga saya sebutkan tadi, yang bertuah punya anak tu, tapi sebenarnya nak marah tu, tapi sebut di mulut lain. Bagaimana itu? Silakan. Saya kadang-kadang saya sangat yakin pada orang tua-tua kita. Ya, Nabi dah pesan jangan bercakap benda yang tak baik. Contoh, kalau saya kata bodoh sungguh lah budak tu. Betul tak? Tapi orang tua-tua dia tak guna perkataan bodoh tu. Betul. Dia tak guna perkataan bahlul, dia tak akan guna perkataan-perkataan yang kasar. Tetapi dia akan guna perkataan yang baik. Yang baik. Contoh,
Anak dia main memang nakal anak dia ni. Tapi kata, ya Allah, bertuahnya budak ni satu hari jadi menteri. Menteri sungguh. Cuba tanya tu menteri-menteri yang ada tu. Kau tanya dulu masa kecil-kecil macam mana? Sebab saya ada 2-3 orang kawan-kawan yang jadi menteri dah. Dan pernah jadi menteri dan sekarang jadi menteri pun ada. Bila tanya dulu dia kata betul. Kadang bila fikir balik arwah mak pernah cakap, kau ni satu hari ni banyak mulut ni macam menteri lah kau ni. Jadi menteri sungguh. Jadi kadang-kadang tuan-tuan puan, doa apa yang dilafazkan oleh mak bapak tu kadang-kadang perlu diambil perhatian. Itu satu. Yang kedua, orang tua-tua kita dulu, dia selalu pesan jangan bercakap benda yang tak baik. Bertuah budak ni. Dia akan sebut perkataan bertuah. Comel budak ni punya perangai. Tapi bila dia cakap comel ni perangai tu, tangan dia bergerak. Hup, dia pusing. Aduh. Kita dah lah mulut pun boleh tahan juga. Lepas tu tangan pun pukul, habis. Jadi dua-dua tak dapat. Patutnya mulut tu doa, bertuah budak ni, tangan tu memusing. Maksudnya memulas. Maksudnya nak mengajar anak tu jangan buat. Tak elok. Main apa? Api dia bakar rumah. Nampak tak? Jadi dia akan ajar dengan perkataan yang baik. Akhirnya budak tu akan jadi bertuah. Contohlah, saya ingat nenek saya dulu, orang Melaka. Nenek saya orang Melaka, orang Alor Gajah. Nenek saya ni memang garang. Tuhan dia tahu garang ni. Ya Allah, ya Tuhan. Saya ni pula, cucu yang nakal lah mula cerita. Kita balik kampung sekali-sekala kan. Dulu Melaka dulu, Alor Gajah dulu dengan apa cantiklah kalau kita tengok kat tepi tu dengan sawahnya, dengan kerbaunya. Lepas tu dekat setiap rumah tu dekat setiap rumah kampung tu dia ada tempat ayam telur, dia panggil kuih ke apa benda saya dah tak ingat dah. Dulu adalah tempat simpan padi. Jadi saya ni selalu buat pecah telur nenek saya tau. Telur nenek tu, nenek ni ayam-ayam dia yang menelur, dia telur tu dia akan kutip buat simpan guna. Saya tak, saya pergi ambil batu balik. Kita orang bandar balik pecah habis batu dia punya telur tu. Ya Allah, tak ada lah kalau saya balik tu nenek saya cukup susah hati. Tapi setiap kali saya pecahkan, dia tak pernah kata saya bodoh ke, saya ni budak nakal ke, tak ada. Ya Allah, bertuah budak ni. Wah, dia kejar saya, katakan dia kejar dengan penyapu. Tapi alhamdulillah dengan berkat itulah alhamdulillah jadi juga manusia saya ni. Sebab apa dia kata bertuah, tak sangka juga bertuah jadi pensyarah dekat UKM. Tu dia. Kadang-kadang doa nenek, doa mak tu mainkan peranan. Walaupun disebut sekali lalu je Datuk. Dia sebut sekali lalu bertuah. Kadang-kadang dia tengok tapak kaki, kau ni bertuah, murah rezeki, murah sungguh. Kes murah rezeki tu yang datang tanya ustaz pagi ni. Tak meninggal lagi, panjang umur, kan. Memang banyaklah peristiwa-peristiwa yang saya rasa berkat doa kedua ibu bapa, berkat doa orang tua-tua dulu kepada saya. Alhamdulillah. Betul, berkat doa daripada mereka, akhirnya hari ini terzahir satu benda yang cukup indah dalam kehidupan. Doa yang ringkas tetapi bawa manfaat dalam kehidupan. Baik, sidang penonton, banyak lagi kita nak bincangkan. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, wabak COVID-19 semakin berkurangan, tapi jangan kita alfa dan leka, teruskan kita hayati dan fahami SOP yang dikeluarkan. Semoga kita saling menjaga di antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat dan terjaga. Baik, sidang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita bersama Tanyalah Ustaz pada pagi ini berkenaan dengan topik doa yang mustajab dari ibu dan bapa. Jadi sebelum kita ambil soalan dari penonton, jom kita dengarkan bingkisan ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, ahli ibadah, ahli perjuangan dan berakhlak mulia. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami daripada perbuatan dosa, maksiat, hina dan terpelihara di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami selalu berbakti
taat kepada kami dan memberi kebajikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami kejayaan dalam menggapai cita-cita mereka yang luhur untuk keberkatan hidup mereka di dunia dan akhirat. Itu tadi bingkisan doa dari ibu dan bapa. Kadang-kadang anak-anak tidak biasa dengar ibu dan bapanya melafazkan di mulut, tetapi mungkin itulah yang terdetik setiap hari di dalam hati setelah selesai solat 5 waktu sehari semalam. Itulah yang dilafazkan untuk anak-anaknya. Jadi hargailah ibu dan bapa kita. Baik, kita ambil soalan seterusnya dari penonton-penonton kita di Facebook Tanyalah Ustaz. Tapi sebelum kita ambil soalan di Facebook, kita buka dahulu soalan yang mana dalam simpanan saya. Jadi berkenaan dengan bagaimana yang disebut ada tak terdapat dalam Al-Quran kisah-kisah ataupun cerita-cerita berkenaan dengan hebatnya doa kedua ibu dan bapa. Silakan Datuk. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Dalam Al-Quran ini kita tak boleh nak nafikan. Ya. Allah Ta'ala dah menceritakan daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara dalam bentuk, orang kata apa, konsep umum. Antaranya konsep doa. Ya. Allah suruh kita berdoa, Allah suruh kita sentiasa bermunajat dengan Allah, Allah minta kepada kita sentiasa kembali kepadanya. Tengok, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran juga menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS dalam surah Safat ayat 100. Seorang bapa yang pada awalnya tidak ada anak, minta dengan Allah Ta'ala, sentiasa bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, tolonglah bagi kepada aku anak-anak yang keturunan yang soleh dan solihah. Maksudnya daripada orang-orang yang baik. Keturunan yang baik. Nampak tak? Dalam surah Safat ayat 100. Nabi Ibrahim masih tak dapat anak. Kalau ikutkan dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita kisah para nabi, daripada doa-doa yang Nabi Ibrahim duk minta pada umur 86 tahun, Nabi Ibrahim dikurniakan anak daripada isteri keduanya, Hajar. Siti Hajar. Kita orang Melayu panggil Siti Hajar lah, kan? Hajar Siti Hajar dapat anak daripada Siti Hajar. Siapa dia? Ismail. Tengok, Ismail Nabi. Nampak? Sehingga adanya Kaabah hari ini berpunca dengan izin Allah Ta'ala daripada Hajar dan Ismail yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di satu kawasan dinamakan Wadin, yang hari ini Kaabah, tempat Kaabah tu. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, daripada doa itu lahirlah orang-orang yang soleh seperti Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Hebat. Tak cukup dengan itu, Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim, tak ada anak juga. Akhirah dia tidak ada anak. Tapi bayangkan dengan doa Nabi Ibrahim itu, selepas dapat Ismail, tak lama lepas itu, 30 tahun lepas itu, dapat pula anak-anak daripada Siti Sarah. Masa tu umur Nabi Ibrahim umurnya 125 tahun. Hanya doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, bagi daripada keturunanku keturunan yang baik-baik. Doa itu penting. Guru-guru kita selalu doa ini. Ulama-ulama kita selalu doa. Biar anak-anak ni jadi anak yang soleh. Tak semestinya anak yang soleh ni jadi menteri, jadi orang kata apa, jadi jutawan, jadi pensyarah, jadi pengacara TV. Tak. Yang soleh ni bermaksud orang yang ingat kepada Allah. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Itu sebab dia bila dah berdoa itu pada umur 125 tahun, Nabi Ibrahim dikurniakan Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Masya-Allah, keturunan Nabi Ibrahim keturunan yang hebat-hebat. Sebab apa? Hasil daripada doa seorang bapa. Jadi oleh sebab itu, doa daripada seorang bapa, daripada seorang ibu sangat penting. Bahkan juga disebut dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran bagaimana Maryam juga mendoakan, inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Akhirnya Allah Taala memuliakan daripada keturunan Maryam itu Isa alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Jadi doa seorang ibu menghasilkan anak yang soleh. Bahkan bukan saja soleh, lahir seorang nabi. Tapi hari ini takkan ada lah nabi dia, sebab Nabi Muhammad telah
adalah nabi yang terakhir, maka tidak akan ada lagi nabi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita doa biar dapat anak-anak yang baik, anak-anak penyejuk mata, anak-anak yang boleh memberi impak pada agama dan juga negara. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu tadi kisah dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada keluarganya. Baik, ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azri dan Datuk Dr. Izhar Muhammad Arif. Saya Omar bin Abdul Majid dari Pelda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar. Ya, saya. Soalan saya. Wagas. Soalan Tuan. Ya, soalan saya begini, Datuk. Datuk, seperti kita sedia maklum, semua ibu dan ayah inginkan anak yang dikatakan Qurratul Ayun ini, penyejuk mata hati ibu ayah. Masalahnya, Datuk, kadang-kadang kita ni ialah saya pun anak, saya pernah juga ada ibu ayah. Jadi kadang-kadang kita tak sengaja, Datuk, kita mengguris, menyinggung perasaan ibu dan ayah, dan tak sempat pula nak mohon maaf, Datuk. Nak mohon maaf sebelum ibu dan ayah tu menutup mata. Jadi soalan saya lah, Datuk, sekiranya bagaimana sahabat Nabi dulu, Datuk, sedia maklum Alqamah menyinggung perasaan dia sikit pun, Alqamah tak boleh nak mengucap masa nak menemui ajalnya, Datuk. Kerana dia ni, Alqamah ni seorang yang cukup banyak orang alim, bukan macam saya, Datuk. Jadi masalahnya, sekiranya kita tak sengaja menyinggung, bagaimana kita dan tak sempat pula nak memohon maaf kepada ibu ayah kita. Bagaimana cara, ya, Datuk, ya? Kalau boleh Datuk jelaskan, bagaimana cara untuk kita memohon maaf sekiranya kita tak sempat untuk memohon maaf di dunia ni, dia dah pergi dulu, dan bagaimana keadaan kita ni, Datuk, dan supaya minta maaf auzubillah, Datuk, supaya tidak jadi bagaimana Alqamah, sahabat Nabi yang seorang yang alim pun tak boleh nak mengucap pada ketika menemui mautnya, Datuk. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan buat salah, mungkin perasan ataupun tidak sedar kita lakukan kesalahan sehingga menguras hati ibu dan ayah kita, tapi tak sempat untuk minta ampun. Jadi bagaimana untuk mengembalikan keadaan itu sebaik mungkin? Datuk, silakan. Okey, bila kita melihat kepada kisah Alqamah, itu satu kisah. Kita kena ingat bahawa Nabi SAW menceritakan banyak konsep dalam hidup ni. Ya. Ada yang Nabi tunjukkan, Islam tunjukkan, Allah Ta'ala tunjukkan kisah para Nabi, kisah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka ini menemui saat-saat sukar, apabila menyebabkan ibu bapa tersinggung dan sebagainya. Dan ada juga kaedah yang lain yang mana kalau katakan dia boleh minta maaf, maka dia minta maaf, ya. Tetapi bagi orang yang tak sempat minta maaf, ialah setiap orang ada buat silap. Kita tak boleh nak kata kita orang complete set, tak boleh. Kita mesti akan buat silap. Sebab kita adalah manusia. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, ya, para penonton yang dikasihi sekalian, ada anak yang mengguris hati ibu bapa tanpa mereka sedar. Dia tak sedar pun dia menyakitkan hati mak bapak dia. Tapi mak bapak dia terasa hati sehingga mak bapak dia meninggal dunia. Tak sempat minta maaf. Ada je bapak ke mak ke meninggal dunia dan masa tu dia tengah bergaduh dengan mak bapak dia. Ada. Ada yang meninggal dunia mak bapak ni sebab apa? Sebab dia tengah bergaduh. Dia tengah bertekak. Meninggal dunia. Bayangkan tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak hapuskan balik dosa kita tu? Mak bapak dah meninggal. Kalau mak bapak ada, wajib minta maaf. Tapi sekarang ni dia dah meninggal dunia. Ibu dah meninggal dunia. Meninggalnya ibu pun dalam keadaan terasa hati. Anak ni tak balik, anak tu bertekak, anak tu bergaduh, nauzubillah kan, bergaduh adik-beradik apa semua kan. Semua tu kadang-kadang memberikan kesan tau pada mak sampai meninggal dunia. Contoh kita pula lepas mak meninggal barulah kasih Allah bergaduh aku ni mak marah kat aku, menangis mak meninggal kan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita nak buat macam mana? Ada beberapa kaedah yang diajar oleh para ulama berdasarkan apa yang Nabi ajar. Pertama, tuan-tuan dan puan, jangan lupa sentiasa mendoakan kedua ibu bapa yang telah pergi. Doakan mereka. Itu yang pertama. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, bukan saja mendoakan, tetapi kita cuba buat amal-amal yang baik. Semayang jangan tinggal. Macam manalah mak bapak tak sakit kat sana, ya, tak tertekan,
Kat sana kita tahu macam mana tekanannya. Dunia lagi teruk kan. Anak tak semayang, tak baca Quran, buat benda-benda yang haram. Memanglah mereka tak tanggung dah dosa kita tu. Sebab dia orang dah didik kita yang baik. Tapi bayangkan kita tak mampu nak buat baik masa mereka hidup. Tolonglah lepas mereka meninggal dunia, tolong buat baik juga. Dengan apa? Dengan banyakkan infak untuk mereka. Kita pun sendiri buat banyak perkara-perkara baik. Bila kita buat perkara baik, saham tak sampai. Sampai katakan saya pernah jadi guru kepada da'i. Da'i jadi orang baik hari ini, berjaya. Saya dapat sikit pahala. Dia macam MLM lah. Lagi ramai kita punya downline yang bagus-bagus, semua hebat-hebat, kita pun dapat juga dia punya manfaat. Sama juga macam mak bapak. Kita duduk bergaduh atas muka bumi ni, mereka sakit kat sana tuan-tuan. Itu sebabnya banyakkan kita buat benda baik dan banyakkan kita bersedekah, banyakkan kita buat benda-benda yang sangat memberi impak kepada kedua ibu bapa. Saya sangat yakin benda ni tuan-tuan. Sangat yakin. Saya sangat yakin sebab benda yang kita buat tu kadang-kadang Allah tunjuk, kita pun tak tahu macam mana. Buat baik pada mak bapak. Contoh macam arwah ayah dah meninggal dunia. Saya pergi Mekah. Kalau setiap kali kita, alhamdulillah Allah bagi rezeki, setiap tahun dapatlah pergi sekali atau dua kali sebagai duta atau sebagai contoh kan, kita bawa jemaah, alhamdulillah dapat pergi free lah. Alhamdulillah. Bila kita buat tawaf, kita buatkan tawaf untuk ayah kita. Bila kita buat umrah, memang saya akan buat satu umrah untuk ayah saya. Kadang-kadang datang dalam mimpi, arwah ayah datang. Kadang-kadang dia dah tak ada. Tapi dia akan datang dalam mimpi, dalam bentuk mengingatkan kita kepadanya. Allahu Akbar. Pasti akan menyebabkan kita hiba, ya Allah, sampai insya-Allah suka ayah aku kat sana. Bahkan ada riwayat, orang yang dah meninggal dunia, mak bapak yang dah meninggal dunia, kita datang ziarah. Datang ziarah, mak bapak kita pun rasa happy dalam sana. Sebab apa? Anak datang memberi ziarah, anak datang membacakan Al-Fatihah, anak datang membacakan doa, Allahu Rabbi. Jadi bayangkan, ini ada hadis yang riwayat Imam Muslim. Bayangkan tuan-tuan dan puan, buat baik pada mak bapak. Yang ketiga, tak dapat buat baik selepas mak bapak tu, nak buat baik macam mana lagi? Apa lagi tak buat? Dah doakan, dah buat sedekah pun, dah kita pun jadi orang baik. Cari kawan-kawan baik ayah, kawan-kawan baik ibu, buat baik pada mereka. Jangan diputuskan suatu rahmi dengan orang yang ayah sayang, dengan orang yang ayah suka, dengan kawan-kawan ayah, kawan-kawan ibu, sahabat-sahabat ibu. Kita kena buat baik dengan mereka. Pergi ziarah, tengok makcik, apa khabar makcik, makcik kawan ayah saya. Pergi jumpa. Tak ada masalah. Sebab itu akan menunjukkan bahawa kita telah buat baik kepada mak bapak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang telah kehilangan ibu bapa, jangan sedih. Walaupun mereka ini pernah buat sakit hati mak bapak, tidak ada orang yang tak buat sakit hati mak bapak. Setiap orang akan disakiti. Saya dah jadi bapa sekarang. Saya kadang-kadang terasa hati dengan anak. Tapi kalau nak fikir nak terasa hati pada anak, kita akan jadi susah. Maka kita doakan yang baik-baik kepada anak-anak. InsyaAllah mereka juga akan dapat yang baik. Betul. InsyaAllah doakan yang baik-baik, mereka juga akan dapat yang terbaik. Dan tadi dikongsikan kepada kita 3 kaedah untuk berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Mungkin telah tiada dan nak minta ampun tak sempat. Apa yang patut dilakukan? Yang pertama, mendoakan ibu dan bapa kita. Yang kedua, berbuat amal baik di atas dunia supaya mereka senang di sana. Dan yang ketiga, carilah kawan-kawan baik mereka yang terdekat dengan mereka, layanlah sebaik mungkin. Kerana itulah perkara yang boleh kita lakukan untuk menebus balik kesilapan kita. Baik, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Rahizah. Di Facebooknya, Assalamualaikum Prof. Madya Datuk Dr. Izhar. Ada 2 soalan di situ. Apakah doa seorang ayah menyamai dengan doa seorang ibu, katanya? Dan yang kedua, yang mana lebih mustajab, doa seorang ibu atau doa seorang ayah? Terima kasih, mohon penjelasan. Ada Kak Zah dari Cenur, Pahang. Terima kasih Kak Zah, soalan berkenaan dengan yang mana lebih hebat, katanya, ataupun lebih mustajab, doa ibu ataupun doa ayah, ataupun sama. Bagaimana Datuk? Baik, bagi saya, memang walaupun kita faham ada ulama membicarakan hal ini. Ada yang mengatakan doa ibu lebih mustajab dari doa ayah. Doa ayah lebih mustajab daripada doa ibu. Ada perbezaan pandangan dekat situ ulama. Tetapi saya mengambil kedua-duanya. Yang mana saya mengatakan wabil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa tu, bermaksud kita nak mendapatkan doa-doa yang soleh daripada mak atau ayah. Nampak tak? Wabil walidaini ihsana. Itu yang pertama. Nombor 2, setiap ibu, setiap ayah mempunyai peranan dia. Ibu yang melahirkan kita, doanya mustajab, kita daripada rahimnya. Kita daripada didikannya.
dia yang melahirkan kita, dia yang mendidik, banyak mendidik adalah ibu. Itu sebab Nabi kata ummuka sebab ibu ni dia cepat terasa. Nampak tak? Ibu sebab dia mendidik. Jadi memang dia akan cepat terasa. Jadi Nabi kata ibu kamu. Bahkan dalam riwayat ada seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi, aku nak pergi pegang dengan kamu ya Rasulullah. Nak pergi jihad ni. Nabi kata tak boleh. Mak dia menangis kat rumah. Nabi kata balik, irji' ilaihima. Pergi balik, jumpa dengan mak bapak kamu. Gembirakan hati mereka seperti mana kau abkaitahuma. Seperti mana kau menangiskan mereka, pergi balik gembirakan mereka sebelum kamu nak pergi jihad fi sabilillah. Allah nak pergi jihad pun Nabi suruh balik semula. Sebab nak dapatkan keberkatan dan doa daripada mak bapak. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita terlupa hal ini. Jadi doa kedua ibu bapa sangat penting. Ibu yang mendidik kita. Manakala ayah memainkan peranan juga. Apa peranan ayah? Daripada pagi keluar mencari rezeki sampai di waktu malam, kadang-kadang keluar gelap balik gelap. Untuk apa? Membesarkan anak-anak. Jangan kita kata tak apa, kita buat baik kepada mak kita saja. Bapak kita apalah bapak ni bukan balik selalu. Bang, dia balik, dia tak balik bukan sebab dia tak nak balik. Betul. Mana ada bapak dia suka duduk kat luar. Nampak tak? Lepak, jaranglah sekarang ni saya jumpalah bapak suka lepak kedai mamak. Tak. Bapak sekarang ni kalau dia kedai mamak pun fikir macam mana nak cari rezeki tambahan. Anak belajar perlukan kos. Betul. Nak masuk universiti perlukan kos. Saya kat universiti saya tahu berapa ramai pelajar tak dapat PTPTN, tak dapat MARA, tak dapat JPA. Saya tanya macam mana kamu belajar? FAMA, father and mother. Beasiswa father and mother. Kadang-kadang makan sikit sebab apa nak jimat duit mak bapak. Kadang sampai dia kata, wah saya segan nak minta duit mak bapak. Minta duit dengan ustaz-ustaz. Kadang-kadang ada pensyarah-pensyarah tu ada duit lebih bagi sikit-sikit. Yalah, maknanya sampai peringkat dia orang pun tak cukup duit juga. Kos hidup tinggi. Betul tak? Jadi bayangkan ada yang jadi mak bapak ni terpaksa fikir macam mana nak bagi anak-anak ni gembira. Jadi ayah terpaksa kerja kuat. Bila kerja kuat, itulah doa daripada mereka kita kena tangan mereka kasar. Sebab apa? Bercari rezeki untuk kita. Tak nak bagi anak susah. Anak sebut je, mesti bapa akan fikir, kesian anak aku tak dapat nak belikan PS5. Contoh, PS5. Bayangkan, terfikir ayah ni, walaupun dia kata benda tu tambahan, tapi bagi seorang ayah dia akan fikir, aku tak mampu nak belikan. Apatah lagi yang lain. Apatah lagi baju. Apatah lagi pakaian, buku. Terasa ayah. Ayah akan lagi kuat kerja sebab semata-mata nak bagi anak itu gembira dengan apa yang dia dapat. Jadi doa ibu bapa itu sangat penting. Kedua-dua doa itu sangat sama kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua kita kena kejar. Dan saya sangat yakin dengan doa kedua ibu bapa. Doa atuk saya, doa nenek saya sangat yakin. Arwah atuk, Tok Bujal, saya ingat doa dia sangat saya pegang sampai hari ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz berkenaan dengan bagaimana tadi doa ibu dan ayah yang mana lebih utama, tapi kalau kita fahamkan betul-betul dua-duanya sama-sama hebat dan dua-duanya kita perlukan dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih setia pada pagi ini mendengarkan perkongsian berkenaan dengan doa ibu dan bapa yang mustajab, kan? Kadang-kadang kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita selalu minta doa kepada orang lain tetapi lupa untuk minta doa dari ibu dan bapa kita. Sidang penonton, sebentar lagi kita akan bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dusuki untuk kita sidang video dengan beliau. Sebentar lagi kita akan bersama untuk kita sebutkan juga berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada pagi ini. Tapi kita sedang menanti untuk kita hubungi beliau. Dan Ustaz mungkin ada sedikit untuk dikongsikan berkenaan dengan rugi orang yang dalam kehidupannya, khususnya anak ini, tak minta doa ibu dan bapanya. Mungkin ada sedikit Ustaz nak kongsikan. Baik, saya seperti mana yang saya katakan tadi, doa ibu bapa apabila mereka hidup sangat penting. Amat rugi apabila mereka ini ada mak bapak pergi letak rumah orang tua. Ada orang dia ada mak bapak tapi tak minta pun tak minta pun doa daripada mak bapak dia. Itu sebab sekarang tambah-tambah dalam zaman gawat sekarang ni kan. Nak dapat kerja payah, lepas tu ada yang kena buang kerja, ada yang nak hidup tu sangat struggle, sangat sukar. Jadi apa yang perlu dibuat? Kalau ada mak, ada ayah, telefon tanya khabar.
Selain dia tanya khabar, mintakan mereka doakan kita. Betul. Mak, doakan kita. Kita ni ada exam. Mak, doakan kita. Kita ni nak masuk temu duga. Kadang-kadang doa mereka itu Allah permudahkan kita. Di situ dinamakan keberkatan. Tapi kalau kita tak minta doa daripada mak bapak, tak pernah kita mengharapkan doa daripada mereka, itu sebab hidup kita penuh dengan kegusaran. Susah. Sebab saya sangat yakin dengan doa kedua ibu bapa. Kejayaan saya hari ini, doa kejayaan kawan-kawan saya, kejayaan semua orang berpunca daripada doa mak bapak. Betul. Kalau kita tak dapat doa mak bapak, kita takkan jadi manusia pada hari ini. Senakal mana pun mak bapak kita, dia tetap doakan anak dia jadi anak yang soleh. Ada baru ni seorang kawan saya, dia ni ada mahat tahfiz. Bayangkan datang dengan pakaian yang sangat seksi. Ingatkan orang mana? Jiran tetangga ke tak? Rupanya dia ni seorang ibu kepada anak yang umur baru 13 tahun. Dia hantar ke mahat tahfiz tu. Mahat tahfiz tu agak mahat tahfiz yang bagus juga di Malaysia ni. Dia bagi tahu, tolonglah ustaz, didiklah anak saya agar anak saya jadi anak yang soleh. Biar dia boleh hafaz Quran, sekurang-kurangnya saya boleh belajar banyak daripadanya. Saya jahil ustaz. Tengok, nampak tak? Dia pun ke arah kebaikan. Jangan tengok pada zahir saja. Kita doakan dapat hidayah. Suatu hari nanti insya-Allah dia, anaknya semua akan jadi orang yang soleh dan juga solehah. Insya-Allah hidayah milik Allah. Itulah rugi sebenarnya kalau ada mak, ada ayah tapi kita tak nak ambil doa dari mereka, mendoakan kehidupan kita. Itulah yang mungkin kehidupan kita susah dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita ada sidang video bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dusuki untuk pengalaman doa ibu dan bapa. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, apa khabar? Sihat Doktor, Datuk. Alhamdulillah, sihat Ustazah. Ada di mana tu? Ada di rumah. Ada di rumah. Ya. Allahu Akbar. Baik, berkenaan dengan tajuk kita hari ini Ustazah, berkenaan dengan doa ibu dan bapa mustajab. Mungkin Ustazah ada nak kongsikan pengalaman doa tersebut Ustazah? Ya. Saya memang ada pengalaman tu. Alhamdulillah lah. Tapi masa tu lama dah. Masa umur 13 tahun. Sebiji macam apa yang Datuk Dr. Izzahal sebut tu, masa saya student lagi lah sebagai seorang pelajar kan, saya duduk asrama. Jadi bila kita duduk asrama ni, Datuk, dia ada masalah tau, penyakit. Penyakit tu penyakit T nama dia. Penyakit TT, terlebih tidur. Terlebih tidur. Jadi mengantuk aja. Jadi saya dalam kelas pun mengantuk kan. Kemudian bila saya balik daripada asrama bercuti tu, saya jumpa dengan ayah saya. Ayah saya dengan saya kamcing dah, arwah dah ayah saya ni. Jadi ayah saya cakap dengan ayah saya ada masalah lah ayah. Masalah dekat sekolah ni asyik nak tidur je. Dekat dalam kelas tak tahu nak buat apa pun, tidur je. Jadi cikgu mengajar kat depan ni. Asal cikgu buka mulut je, mata kita dah mula terpejam tau nak tidur. Dan kemudian saya minta ayah saya doakan. Sebagaimana yang Datuk sebut tadi tu lah, memang saya minta, saya kata ayah tolonglah doakan kita. Sebab kita selalu mengantuk ni dekat sekolah. Macam mana kita nak belajar? Jadi ayah saya kata tak apa. Pergi belajar elok-elok. InsyaAllah ayah doakan. Tu saya dengan ayah lah. Dan kemudian ada satu masa tu Datuk. Yeah. Waktu tu saya agak terlelap. Saya masih ingat lagi. Saya belajar subjek matematik. Jadi cikgu mengajar kat depan tu. Saya terlelap. Waktu saya terlelap tu, saya macam terdengar dan terbayang. Dua benda ni, terbayang dan terdengar. Wajah ayah saya dan dia panggil saya. Jadi dia panggil tu nama nickname kita lah kan. Dia panggil tu, kita pun terkejut. Ingat memang ayah kita ada dekat sebelah. Jadi rupanya itu hanyalah satu bayangan saja. Dan saya yakin itu merupakan doa dan juga iringan harapan ayah saya lah. Okey, itu pengalaman yang pertama. Yeah. Banyak pengalaman ni, Datuk ya. Tapi satu lagi saya bagi. Yang tadi tu sebagai ayah lah. Ayah kepada diri saya. Dan yang kali ini adalah saya sebagai ibu. Sebab sekarang kita dah besar. Kita bukan kata satu lagi. Doa Ustazah untuk anak-anak lah ya? Dah jadi ibu dah. Dah ada anak-anak dah. Dan ni anak saya seorang ni, dia nak exam. Jadi dia ambil satu subjek yang agak payah pada dia lah. Yeah. Kena menghafal Qurannya, kena ada dalil dia kan, kena ada huraian dia, ambil petikan daripada para ulama dan sebagainya. Dalam kelas dia seorang saja yang ambil kos elektif tu. Jadi dia takut kos elektif tu akan menjatuhkan markah dia. Budak-budak universiti memang macam tu kan.
Jadi kemudiannya dia minta saya doakan dia lah. Dia telefon, dia kata, Umi, saya nak exam ni Umi. Minta tolonglah Umi, tolong doakan saya. Saya risau sangat ni, subjek ni keras lah. Subjek tu agak tough lah. Dan kemudian saya pun telefon ibu saya, nenek dia. Jadi ni kira 2 tingkat lah. Tadi Datuk Ishak sebut MLM ni, betul-betul MLM ni. Saya call nenek anak saya, ibu saya sendiri. Saya kata, ibu, cucu ibu tu akan ada exam. Dan exam tu agak tough. Nak minta tolong doakan. Dan ibu saya kata, Ambil lah sama-sama doa. Awak pun ibu dia doa lah sekali. Jadi memang kami berdoa dalam keadaan yang berbeza, di tempat yang berbeza. Jadi ibu saya dekat rumah dia dan saya waktu tu dalam perjalanan, ada aktiviti dan sebagainya. Jadi nak memenuhi aktiviti tu dalam perjalanan lah, ikutlah dan macam mana. Dan selepas exam, tak lama kemudian malam tu saya pun telefon dia balik. Saya tanya dia, macam mana cerita exam tu? Dan kemudian dia terus kata, Umi, terima kasih Umi. Rupa-rupanya apa yang terjadi Dai dan juga Datuk, dia duduk dalam exam itu dalam tempoh 2 jam menjawab kertas peperiksaan. Dia rasa seolah-olah buku yang dia baca tu berada di hadapannya. Dia boleh nampak setiap jawapan, dia boleh ingat setiap surah, nombor dan juga ayat, bilangan ayat. Jadi dan dia kata itu merupakan satu peperiksaan yang dirasa sangat-sangat nikmat. Dan sampai hari ini, semalam saya tanya lagi sebab nak confirm, sebab nak live dengan tanyalah Ustaz ni kan. Saya confirmkan balik. Dia kata, Umi, dia kata sampai sekarang memang tidak ada lagi exam yang dia boleh rasa senikmat seperti itu. Jadi itu antara 2 pengalaman lah Dai dan Datuk. Betapa kelebihan doa ini dia merupakan satu pencapaian talian hayat kita dengan Allah secara direct. Masya Allah, kita boleh rasakan kehebatan dan kekuatan. Kalau kita tengok nampak kehebatan doa seorang ibu dan ayah kat situ, tambah tadi pula dengan doa nenek, maksud sekali kan memang satu family mendoakan, kehebatan kat situ. Dan Ustazah, kita ada tengok dalam Facebook Ustazah berkenaan dengan satu ayat yang ringkas tapi nampak macam besar maknanya, yang sebut berkenaan dengan sayang anak-anak, zahirkan hari ini. Mungkin ada sesuatu Ustazah kat situ ayat tu. Ya, betul Dai dan Datuk. Kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia, kita akan mati. Sebab yang pastinya kita memang confirm akan mati. Dan setiap hari malaikat Israel tu akan menjenguk kita. Menurut sebahagian riwayat, 70 kali dia jenguk kita. Bukan dia berkenan sangat dekat kita, tapi sebab kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dia sentiasa bersedia untuk mengambil nyawa kita. Dan untuk itu anak-anak kita ini dia memerlukan satu sentuhan yang sangat-sangat penting, iaitulah sentuhan kasih sayang. Dan kata-kata yang saya buat di Facebook sebenarnya adalah petikan daripada hadis. Kita gunakan ayat kita je, gunakan perkataan kita. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, mafhumnya, jika seseorang mencintai saudaranya kerana Allah, falyukhbirhu annahu yuhibbu. Maksudnya maka khabarkanlah kepada dia bahawa kamu mencintainya. Dan kenapa sekarang? Sebab sekarang kita tak tahu bila kita akan mati, kita takut besok kita tak ada peluang untuk menjelaskan ataupun memberitahu kepada anak kita bahawa kita menyayangi dia. Dan satu lagi kelebihan kalau kita sebut kita sayang kepada anak kita, hari ini kita akan induce dalam diri anak-anak kita hormon yang namanya oksitoksin. Apa hormon oksitoksin ni? Orang ramai kenal hormon oksitoksin adalah hormon kasih sayang. Dan hormon ini dia boleh bertahan Dai selama 6 bulan dalam tubuh badan kita, dan dalam tempoh itu dia akan mempengaruhi emosi, minda, hubungan sosial, dia akan kurangkan rasa cemas. Kita ni banyak stres, dia akan kurangkan stres dan anak kita akan jadi lebih tenang, lebih berkeyakinan dan rasa percaya dia itu bertambah. Jadi itulah penting. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah berkenaan dengan ayat tadi, sayang anak zahirkan hari ini. Dan Ustazah, terima kasih untuk perkongsian pengalaman berkenaan dengan Ustazah sendiri tadi dan juga untuk anak-anak yang didoakan sebentar tadi. Terima kasih Ustazah, terima kasih. Terima kasih Dai. Terima kasih Datuk, selamat berjuang. Sama-sama. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, terima kasih Ustazah Isfadiah Muhammad Dusuki, perkongsian berkenaan sebentar tadi dengan doa ibu dan bapa dan juga doa beliau sendiri kepada anak-anaknya yang menghadapi ujian sebentar tadi diceritakan, dan saya tertarik berkenaan dengan sayang anak zahirkan hari ini tadi. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit juga nak dikongsikan berkenaan dengan itu, Ustaz. Zahirkan kasih sayang. Baik, selain apa yang Ustazah sebut tadi, bahawa kita perlu menzahirkan kasih sayang. Kasih sayang ini mempunyai banyak kaedah dia. Ada yang dizahirkan dengan wang ringgit, ada yang dizahirkan dengan gurau senda, ada yang dizahirkan dengan masa yang banyak bersama dengan keluarga, ada juga yang dizahirkan dengan doa. Itu sebabnya kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala bacalah doa ini dalam surah Al-Furqan ayat 74. Dan ulama pun menegaskan, antara Syekh Aid Al-Qarni, ya, Dr. Yusuf Al-Qardawi, ramai lagi, ya, antaranya Syekh Abu Hasan An-Nadawi selalu pesan kepada kita biar kita sebagai mak bapak ni sentiasa mendoakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Baca tu. Ya, baca, ambil surah Furqan ayat 74. Ambil daripada Rabbana pun boleh. Rabbana hablana, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, ya Allah, min azwajina, daripada isteri-isteri kami, ya Allah. Kalau seorang-seorang lah, tapi doa umum, tak ada masalah. Kita baca ayat Quran, jangan diubahnya pula ayat ni. Ya, min zaujatina ke, tak boleh. Dia ayat Quran lah. Min azwajina, daripada isteri-isteri kami, ya, daripada suami-suami kami, wa dzurriyyatina, daripada zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, bila ditengok tenangnya hati kita. Allahu akbar. Kita tengok anak kita tenang, tengok keluarga kita tenang, tengok cucu kita tenang. Tidak ada benda yang menyakitkan hati kita. Itu penting. Ya, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan berikanlah ketakwaan kepada semua agar takwa itu berada dalam diri setiap keluarga kita, menjadi imam kepada keluarga kita. Itu paling penting. Itu paling penting. Doa itu penting. Betul. Ibu dan bapa kita mendoakan tadi supaya kita jadi penenang hati, penyejuk mata, tenang bila melihat kita dalam kehidupan. Tapi tugas kita sebagai seorang anak juga, jadilah penenang hati kepada mereka. Jangan lakukan perkara yang dapat mengusarkan hati dan mengguris hati kedua ibu dan bapa kita. Baik, soalan seterusnya di Facebook, tanya Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Dalam situasi seorang ayah yang tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah semuanya dipikul di bahu isteri, anak-anak mula hilang rasa hormat sebagai manusia, tidak dapat lari dari rasa geram dan benci melihat ibu bertungkus lumus mencari nafkah. Soalan saya, Ustaz, adakah doa ayah yang seperti ini juga makbul sedangkan dirinya sendiri ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjalankan amanah Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Tuan Faizal bertanya soalan berkenaan dengan bagaimana seorang suami yang mengabaikan tanggungjawabnya, semuanya terletak kepada isteri pula. Jadi adakah doa suami seperti ini, ayah seperti ini makbul juga, Ustaz? Silakan. Okey, pertama sekali kita kena faham. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki merupakan pemimpin, pentadbir kepada kaum wanita. Itu sebabnya hukum lelaki bekerja wajib, perempuan bekerja sunat ataupun harus. Maknanya orang lelaki wajib kerja. Kenapa da'i kerja? Da'i wajib kerja. Sebab itu arahan Islam. Da'i kena cari nafkah untuk keluarga, nafkah untuk mak bapak, nafkah segala-galanya, keperluan diri. Semua tu perlu, wajib daripada seorang lelaki. Manakala perempuan harus bekerja. Ni ulama empat mazhab menjelaskan bahawa orang perempuan ni harus bekerja, dibenarkan bekerja dengan izin, dengan syarat. Semua berkait dengan syarat. Tak bekerja, tak apa, tak ada masalah. Dia bukan tanggungjawab dia. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, orang lelaki ni dia kena bekerja. Bila dia tak bekerja, itu menyebabkan anak tidak hormat. Bila dia tak bekerja, menyebabkan isteri tidak hormat. Bila dia tak bekerja, adik-beradik semua tidak hormat. Jadi oleh sebab itu, kita kena mencari rezeki untuk keluarga kita. Itu yang pertama. Pegang yang itu. Bila kamu bekerja, sekecil mana pun rezeki yang kamu dapat ataupun gaji yang kamu dapat, kamu mendapat penghormatan yang cukup hebat daripada daripada anak-anak. Percayalah cakap saya. Seorang pencen polis, kecil je gajinya. Polis private bukannya pegawai tinggi, pegawai kecil je.
tapi gaji pencen RM600 je dulu. Tapi dapat membesarkan anak. Dengan RM600 itulah anak-anak masuk universiti. Dengan RM600 itulah anak-anak berjaya. Tapi anak akan ingat sampai bila-bila. Itu satu. Betul. Nombor dua, adakah anak itu doa seorang ayah yang pemalas, ayah yang tak bertanggungjawab ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak dia? Ini dalam satu riwayat yang cukup jelas. Anna yustajabu lizalik. Allah jelas bagi tahu. Kau pakai daripada sumber yang haram, kau makan daripada sumber yang haram, kau minum daripada sumber yang haram, bagaimana Allah nak terima doa kamu? Bermaksud bapa yang tak bekerja ni, bapa yang pemalas ni, bapa yang tidak bertanggungjawab ini, bapa yang banyak sumber pendapatan dia ataupun dia punya apa yang dia makan daripada hasil isteri dia daripada sumber yang haram. Nampak tak? Isteri bekerja kuat, dia duduk kat rumah main game PUBG lagi, tuan-tuan dan puan. Dah kau jawab di depan Allah Taala. Benda-benda macam inilah doanya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Jadi anak-anak kena sentiasa memberi nasihat, doakan biar ayah tu dapat hidayah, tapi jangan sekali-kali anak mendoakan ayah itu dilaknat oleh Allah Taala. Jangan. Laknat bukan milik manusia. Laknat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau yang tuan-tuan tengok dalam Quran tu, semua Allah yang laknat. Allah yang menceritakan aku yang laknat mereka. Kaum Lut aku laknat. Ya, kaum Nabi Nuh aku yang laknat. Bukan manusia yang melaknat. Jadi kita jangan melaknat, doa biar Allah tu dapat hidayah, Allah bagi yang terbaik. Jadi kita sebagai anak ni perlu tak taat pada ayah macam tu. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tak perlu kita taat bagi anak-anak, bagi ibu bapa yang mengajak kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam. Itu yang patut kita perhatikan sebaik mungkin berkenaan dengan apa yang Ustaz Datuk kongsikan kepada kita sebentar tadi, menjawab persoalan dari sahabat kita, doa ayah yang tidak bertanggungjawab. Banyak lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana, berehat seketika kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, 1 jam kita bersyarat pada pagi ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semoga apa yang kita kongsikan pada pagi ini dari awal sehingga kini dapat kita jadikan manfaat dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk kongsi bersama sahabat-sahabat kita supaya semua beroleh manfaat atas apa yang kita bincangkan. Dan jika anda benar ada sayang kepada ibu dan bapa dan ibu bapa sayang kepada anaknya, zahirkan sekarang. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, siapa di sana? Abdullah Osman dari Seremban. Tuan Abdullah Osman dari Seremban. Baik, apa soalannya tuan? Nak tanya doktor tentang ni, kita sebenarnya hidup mati dan jodoh semua daripada Allah kan. Jadi kalau sekiranya anak yang tak dapat restu ibu bapa untuk bernikah, jadi bagaimana keadaan yang macam tu? Adakah dianggap derhaka dan berdosa besar? Dan jika ada pernah terjadi, Ustaz, ni berlaku, orang-orang kita selalu berlaku. Bila dia pergi rumah masa hari raya, bawa anak kecil, dihanaunya begitu saja. Minta penerangan Ustaz, jadi macam mana keadaan macam ni, Ustaz? Terima kasih. Tuan Syed? Oh, sudah terputus ya. Saya nak tanya berkenaan dengan soalan yang kedua tadi, tapi kita habis sikitlah untuk kefahaman kita. Dan saya faham ada 2 soalan itu. Yang pertama dia berkenaan dengan jodoh ya Datuk ya. Tadi katanya tak dapat restu dari mak dan ayah. Kita teringat kisah Kasim Selamat, Sabariah dan Nyonya Mansur 3 ni berkenaan dengan restu berkahwin. Dan yang kedua tadi mungkin katanya tadi pergi menziarah rumah sahabat-sahabat, tiba-tiba bawa anak kecil tapi dihalau anaknya tu keluar untuk membenarkan tetamu masuk ke dalam. Mungkin lebih kurang macam itulah yang kita faham, ataupun ada situasi lain. Jadi saya serahkan kepada Datuk untuk bercerahan. Pertama sekali berkaitan tentang apa nama tadi, tidak nak kahwin, tidak dapat restu. Ya, kita kena ingat dua-dua Nabi pesan. Pertama, Allah pesan kepada anak-anak wabil walidaini ihsana, buat baik dengan mak bapak. Bermaksud buat baik itu maksudnya mendapat restu daripada mak bapak daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Perasan tak? Kita nak masuk belajar, kita kena dapat restu mak bapak.
Kita nak tu kena dapat mak bapak. Semua everything mak bapak. Apatah lagi bab kahwin. Mesti kena dapat restu mak bapak. Jangan kita ini tuan-tuan perempuan, tambah-tambah orang perempuan, tolonglah. Awak macam mana pun, datang lelaki yang hebat macam mana pun, yang puji awak siang dan malam, baru 2 minggu, baru 2 bulan, baru 2 tahun dia memuji awak. Tetapi ibu awak, ayah awak dah memuji awak daripada awak dilahirkan selama 24 tahun. Ada yang 20 tahun. Ya, minimum 20 tahun lah. 18 tahun tu muda sangat kan nak kahwin. Tapi 20 tahun lah contoh 20 tahun dia puji awak. Takkan dengan 2 tahun awak boleh tinggal mak bapak tu. Itu yang pertama. Yang kedua, awak tak kenal lagi siapa lelaki tu. Tak sekenal awak kepada mak bapak. Betul. Awak kenal perangai mak awak. Awak kenal perangai bapak awak. Maksudnya mereka ini nak yang terbaik. Mana ada mak bapak yang nak anak-anak dia rosak. Ya, saya nak lah. Saya suka betul. Apa yang awak nak? Saya antara cita-cita saya nak tengok anak-anak saya semua isap dadah. Mana ada? Nah, saya nak tengok anak-anak saya semuanya minta sedekah dekat Kuala Lumpur. Tak ada mak bapak macam tu. Semua mak bapak walaupun anak dia tak mampu nak disekolahkan, tapi dia nak anak dia jadi menteri. Betul. Tahu tak? Maksudnya bapak ni, mak dia mempunyai cita-cita yang besar. Maksudnya mak bapak dia takkan biarkan anak dia kahwin dengan orang yang tak bagus. Faham. Jadi kalau tak dapat restu tu bermaksud ada sesuatu yang mak bapak nampak di sebalik apa yang kita tak nampak. Percayalah, minta izin dengan mak bapak. Saya tu buat kajian, kawan-kawan saya ramai pensyarah-pensyarah sedang buat kajian tentang kekeluargaan, kes perceraian. Dia orang kaji sebab kes perceraian ni semua dia orang tengok. Yang datang jumpa, bila cek balik, kamu dulu kahwin bercinta. Memang kami bercinta, ustaz. Oh, bercinta. Lepas tu kenapa bercerai? Tak tahu, memang tak ada jodoh lah, ustaz. Dulu masa kahwin dulu mak bapak, apa pandangan mak bapak? Kami kahwin dekat Thailand. Pula. Nampak tak? Kami dulu kahwin dekat mana? Indonesia. Kami kahwin lari. Kami kahwin tak ikut restu mak bapak. Akhirnya tuan-tuan perempuan, apa yang mereka dapat? Kehancuran. Tiada keberkatan. Kalau ada pun suatu hari nanti anak dia pun kahwin lagi juga. Allahu Rabbi. Jadi tidak selesai masalah tu. Itu sebabnya cari redha mak bapak sebelum kamu mendapat redha suami yang sebetul atau isteri yang kamu akan kahwini. Itu yang pertama. Yang kedua, mak bapak pun Nabi pesan. Ya. Idza ra'aitum man tardawna dinahu fazawwijuhu, kata Nabi SAW. Bila kamu tengok ada orang lelaki yang bagus, orang perempuan yang bagus, yang sekufu dengan anak kamu, janganlah kamu susahkan. Oh, saya nak kahwinkan anak saya, semuanya mesti jutawan. Bukan. Jutawan berapa ramai, dia anak berapa ramai kan. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan kita terlalu menyusah dan menyukarkan anak-anak itu untuk berkahwin. Nampak orang tu soleh, nampak orang tu baik, nampak orang perempuan tu solehah, pandai masak apa semua, pandai jaga hati ketua orang tua-tua, maka kahwinkanlah dia. Bermula dari situlah keberkatan akan dilihat. Percayalah tuan-tuan perempuan, orang yang berkahwin atas redha kedua ibu bapa, Allah akan jaga ni. Akan jaga, insya-Allah. Akan jaga. Allah akan mudahkan urusan dia. Allah akan selesaikan masalah yang menimpa mereka. Sebab apa? Doa daripada mak bapak. Itu sebab jangan kita buat sesuatu membelakangi redha kedua ibu bapa. Itu sangat penting. Nak kahwin ni biar dapat redha mak bapak. Jangan, kalau mak bapak tak redha, hold dulu. Sampai mak bapak redha. Tak redha juga, dah, tak apa. Cari yang lain. Ramai lagi sampai mak bapak tu redha, insya-Allah. Tapi mak bapak pun kena ingat, Nabi pun pesan, jangan susahkan anak-anak. Jangan sampai kita susahkan, akhirnya anak itu buat maksiat. Wa'iyadzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun kurang faham apa yang Haji bertanya, Pak Syed ni bertanya. Yang kedua, tapi apa yang saya nampak, mungkin maksud saya, tuan rumah halau budak-budak. Oh, dia bagi mak ayah dia masuk. Dia bagi mak ayah. Kau ni main lompat-lompat sana atas sini kan. Sila keluar. Contoh kan. Mungkin gitu. Jadi kalau macam tu tidak baguslah. Kita jangan menghalau anak-anak ataupun kita mengherdik budak-budak. Walaupun nakal macam mana pun, kita mak bapak kena jagalah anak-anak tu. Biar anak-anak ni beradab ketika datang ke rumah orang atau bertamu di rumah orang. Manakala kita yang menerima tetamu ni, sabar-sabarlah. Sesungguhnya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Wallahu a'lam. Wallahualam. Betul. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh Tuan Syed sebentar tadi. Dan yang kedua tadi, jangan kita tunjukkan satu contoh yang tak baik kepada budak-budak, kanak-kanak, kerana mereka akan meniru apa yang kita lakukan itu suatu hari nanti bila mereka sudah dewasa. Baik, ada soalan di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita Adam dari Petaling Jaya. Soalannya,
tanya, Assalamualaikum. Soalan saya, bolehkah seorang ibu mendoakan keburukan kepada anaknya? Tu dia. Contohnya, seorang anak telah mendera ibunya sehingga ibunya berasa sakit. Ibunya sudah tidak lagi mengampuni dosa-dosa anaknya. Jadi bagaimana? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Tuan Adam bertanyakan soalan ini. Jadi doakan keburukan kepada anak kerana anak itu menyakiti ibunya. Bagaimana? Boleh ataupun tidak? Silakan. Baik, kalau anak itu memang menzaliminya. Kalau anak itu betul-betul menzaliminya. Anak itu tidak mentaatinya. Anak itu bukan saja menzalimi dan tidak mentaatinya, bahkan menyakitinya pula. Dengan pukulan, dengan sepakan, dengan tidak memberi makan, dengan kurung dalam bilik dan sebagainya. Boleh tak dia mendoakan yang tidak baik kepada anaknya? Ya Allah, hancurkanlah anakku ini. Ya Allah, kau binasakanlah anakku. Jangan sekali-kali. Nabi Muhammad lebih teruk kena daripada apa yang kita mak bapak kena. Nampak? Mak bapak mungkin kena jerkah, mungkin. Walaupun anak tu berdosa besar, tetapi percayalah, Nabi lebih teruk daripada itu. Nabi kena pukul dengan kayu, Nabi kena baling dengan batu, Nabi kena herdik, Nabi kena maki hamun, tetapi doa Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu, ya Allah. Kita pun sama. Ya Allah, kau bagilah hidayah pada anakku, ya Allah. Aku pun tak tahu apa yang berlaku dalam hidup aku ini. Ya Allah, kau bagilah hidayah pada anak aku, biar anak aku ini jadi anak yang soleh dan solehah, dan mereka ini mendapat hidayah, ya Allah. Mungkin apa yang berlaku pada aku ini mungkin disebabkan aku pernah buat pada mak bapak aku dulu. Maknanya dia bermuhasabah dengan apa yang dia hadapi pada hari ini. Jadi doakan yang baik-baik pada anak-anak. Jangan kita doakan laknat, jangan kita doakan kehancuran, jangan kita doakan benda yang tak baik pada anak-anak, sebab ia akan menghancurkan masa depan anak-anak itu sendiri, pada masa yang sama menghilangkan keberkatan pada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Dan Datuk, pernah juga kita dengar ayat, mungkin ibu atau ayah pernah menyebut dalam kehidupan dia, lafazkan di lidah, dia kata mungkin anak tu ada lakukan sedikit kesalahan, dia sebut, kau bukan lagi anak aku. Sudah jadi macam itu pula kan. Jadi macam mana pandangan Datuk berkenaan dengan situasi itu? Okey, bukan saja saya dengar pernah orang cakap kau bukan lagi anak aku. Lebih teruk lagi, mak dia cakap, kamu minum apa yang kamu minum susu daripada aku itu, aku haramkan. Sila bayar balik. Alamak. Itu semua tu tidak bagus keluar daripada mulut seorang ibu. Kadang-kadang bila kita ni fa in kunta ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kata Nabi pada Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ni kasar, kalau kamu ni keras hati, habis semua lari. Sebab Nabi ni disayangi semua sebab Nabi lembut hati. Kalau mak bapak ni hati keras, hati dia kering, hati dia susah, nak menerima pandangan orang lain, maka dia juga akan akan dibenci oleh anak-anak. Jadi oleh sebab itu kita kena buat baik. Bahkan Nabi ajar pada seorang bapa yang tak pernah cium anak dia. Kata Nabi SAW kepada bapa tersebut, sahabat tu, man la yarham la yurham. Kalau kamu tak menyayangi, tak mengasihi anak-anak kamu, tak menyayangi, tak memberi, tunjukkan kasih sayang pada anak-anak, kamu tidak akan dihormati oleh anak-anak. Itu kena ingat benda tu. Betul. Baik, terima kasih Datuk untuk pencerahan berkenaan dengan soalan itu. Mungkin biasa kita dengar bila mana ibu dan ayah melafazkan ayat tersebut, tapi berhati-hatilah, jangan sesekali mengeluarkan ayat tersebut daripada lisan kita. Baik, soalan seterusnya di Facebook Thailand Ustaz TV 3 dari sahabat kita Puan Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz katanya, adakah doa ibu bapa diangkat, ibu bapa angkat atau nenek mustajab selain ibu bapa kandung? Itu kerana ibu bapa angkat ataupun nenek menjaga anak angkat ataupun cucu sejak dia lahir, sehingga dewasa seperti anak sendiri dengan penuh kasih sayang. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Nurul Shah. Soalan ditanyakan berkenaan dengan ibu angkat, nenek, ataupun kita boleh masuk juga ibu susuan dan sebagainya, ibu tiri kan, semua. Bagaimana Datuk? Silakan. Apabila kita kena faham doa-doa mereka yang mustajab. Pertama, doa kedua ibu bapa. Itu yang pertama. Bila sebut kedua ibu bapa, termasuklah kedua ibu bapa mertua. Bapa mertua. Termasuk. Sebab mak bapak kita, sampai kiamat dia panggil haram mu'abbad. Begitu juga dengan
mak bapak mertua. Dia panggil haram mu'abbad. Apa berlaku saja kepada kita dengan isteri kita, mak bapak tu tetap mak bapak. Tetap mak bapak. Walaupun dia bekas mak mertua kita, dia tetap mak mertua kita. Kita boleh salam dengan dia. Tak ada masalah. Kena ingat, doa mereka ini mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu ada setengah ulama dia kata semua yang berkaitan dengan keturunan tu. Mak bapak ni satu kumpulan. Yang kedua, orang-orang yang soleh. Doa orang-orang soleh ni dan solehah termasuklah dekat situ neneknya. Termasuklah kat situ mak bapak angkatnya. Termasuklah kat situ adik-beradiknya. Termasuklah kat situ semua orang-orang yang baik, yang soleh dan solehah. Mustajab doa mereka. Yang ketiga, doa-doa orang yang dizalimi. Itu termasuk orang yang dizalimi pula. Doa mereka itu mustajab. Jadi oleh sebab itu kita kena beringat kumpulan-kumpulan yang mustajab doa ini untuk kita berhati-hati dengan mereka, minta doa daripada mereka. InsyaAllah kita akan mendapat kasih sayang. Kita akan dapat apa yang didoakan untuk kebaikan kita, insya-Allah. Betul. Baik, terima kasih Datuk. Berkenaan dengan tadi mereka yang mustajab doa tadi, boleh juga ibu angkat dan juga nenek tadi mendoakan kepada anak yang dijaganya itu, kerana itu juga termasuk dalam doa yang mustajab, termasuk dalam orang soleh bawah pada ibu dan bapa tadi. Dan kalau kita bincangkan ini berkenaan dengan ibu bapa mendoakan kepada anaknya, dan kadang-kadang terlupa juga anak mendoakan kepada ibu dan bapanya. Kalau dalam persoalan ini, jadi adakah mungkin kita ni agak pentingkan diri bila mana kita sahaja minta doa pada mak dan ayah, tapi kita jarang mendoakan ibu dan bapa kita. Mungkin Ustaz ada komen berkenaan dengan situasi ini. Kita selalu meminta doa daripada kedua ibu bapa. Bahkan kita ni bukan saja diminta atau digalakkan, diwajibkan doa untuk kedua ibu bapa. Itu sebabnya adab doa yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali, pertama memuji Allah Taala, yang kedua memuji Nabi Muhammad SAW, yang ketiga kepada kedua ibu bapa. Cuba kita doa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arham walidaina. Kita akan doa pertama kepada memuji Allah Taala, memuji Nabi Muhammad dengan selawat, kemudian kepada ibu bapa. Lepas tu baru kita punya. Itu adab-adab doa. Cuba baca dalam adab-adab doa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tu. Memang ada. Mak bapak mesti disebut kat situ. Jadi bermaksud kita anak-anak ni wajib mendoakan mak bapak. Doakan kebaikan mereka. Doakan kesejahteraan mereka. Barulah kita akan jadi anak yang soleh dan solehah. Itu penting, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita ni cepat terjebak dengan perbalahan, terjebak dengan persengketaan, dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Mak bapak kena berhati-hati, jangan bias, jangan menampakkan yang dia akan menyebabkan perbuatannya itu akan menyebabkan anak-anak tidak hormat. Itu kena ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, mak bapak kena juga jaga dia punya perwatakan agar anak tengok boleh jadi contoh di masa hadapan. Itu penting mak bapak ni. Nombor 3, anak-anak kena anggap apa yang berlaku pada mak bapak itu sebagai pengajaran, dan kita kena belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang soleh dan solehah dan menjadi anak yang tidak derhaka. Wallahu alam. Jadi contoh yang terbaik untuk anak-anak tadi. Dan betul lah, bila mana kita menunjukkan satu perilaku yang tidak baik kepada anak-anak, mungkin jadi ikutan pada mereka, dan kita salahkan pula dia kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini, kenapa buat benda yang tak sepatutnya. Tapi sebenarnya kita terlupa, itulah yang menjadi ikutan kerana kita yang menunjukkan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Dan Ustaz tadi kita sebut berkenaan dengan anak mendoakan kepada ibu dan bapanya. Kalau selalu kita baca adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, dan mungkin ada yang lain punya doa ataupun istilah lain punya sebutan yang boleh kita doakan kepada ibu dan bapa kita. Mungkin ada Ustaz, silakan. Baik. Doa untuk spesifik kepada mak bapak ini tak ada, tidak dijelaskan dengan begitu banyak. Cuma apa yang terbaik, kita cuba mendoakan yang baik-baik saja untuk mak bapak. Doa yang baik-baik saja. Dalam bahasa Melayu, kadang-kadang kita ni terlalu nak suruh orang tu baca doa sekian. Orang tak ingat. Lah kali tak berdoa langsung. Kadang-kadang kita bawa kereta, ya Allah, kau permudahlah urusan aku hari ini. Ya Allah, aku lupa, ya Allah. Aku lupa pada mereka, ya Allah, yang telah pergi. Ya Allah, mak bapak kita, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, permudahkanlah urusan aku, ya Allah. Sebab aku nak mendapat kasih sayang kedua ibu bapa di masa hadapan daripada hari ini dan sebagainya. Jadi kita doa yang baik-baik saja
untuk mak bapak, insya-Allah Allah akan terima daripada doa kita. Baik, terima kasih. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik saja, walaupun bahasa Melayu ke, bahasa Melayu, kalau bahasa ada bahasa Arab Inggeris, lebih cantik kan. Berkenaan dengan doa sebentar tadi, yang mana kita letakkan dalam apa yang kita nak berdoa itu, doa kepada ibu dan bapa kita, pastikan jangan ada tertinggal walaupun sekali kita berdoa, kerana banyak-banyak benda yang kita minta tetapi lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibu dan bapa kita. Itu menunjukkan kita ni pentingnya diri sendiri dan tidak ingat kepada ibu dan bapa kita. Yang tu patut kita perhatikan. Apa yang kita bincangkan pada hari ini, doa untuk ibu dan bapa kita, doa yang mustajab. Jadi sedang penonton yang setia dengan Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Terima kasih TV3, dan kita ada sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua sahabat-sahabat kita yang teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini, sambungan 30 minit di TV9. Terima kasih yang berkongsi di Facebook, di laman media sosial anda, Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Semoga memberi manfaat kepada semua penonton-penonton berkenaan dengan apa yang kita bincangkan, topik doa ibu bapa mustajab. Banyak kita kongsikan dari awal sehingga kini. Kita kongsikan kepada anda bagaimana doa yang terbaik, bagaimana ibu ayah layanan kepada anaknya, dan juga anak yang melayan ibu ayahnya sebaik mungkin. Itu saham untuk akhirat kita. Baik, kita ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz, dan kita sinambungkan dengan soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz. Baik, kita bacakan untuk soalannya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, bagi anak-anak yang berlainan agama, adakah doa ibu bapa itu mustajab? Mohon penjelasan Ustaz. Dan soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Muhammad Nur Ishak dari Bandar Penawar, katanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah mujarab ataupun mustajab doa-doa dari ibu bapa untuk anak-anaknya sekiranya ibu bapa itu sudah murtad atau belum memeluk Islam? Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada dua sahabat kita yang bertanyakan soalan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey. Apabila kita bercakap mengenai doa ibu bapa yang berlainan agama, ya, kita agama Islam, mak bapak kita bukan agama Islam. Sudah pastinya doa yang Allah terima daripada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertakwa. Jangan kata orang tu kufur, tetapi orang yang orang yang melakukan maksiat pun Allah tak terima. Doa mereka. Orang yang makan duit haram, Allah tak terima. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, doa kedua ibu bapa yang berlainan agama yang bukan Islam, Allah tak terima doa mereka. Walau bagaimanapun, kena ingat, walau bagaimanapun, wabil walidaini ihsana, buat baik kepada mereka itu tanggungjawab yang wajib kita tunaikan walaupun mereka bukan Islam. Sebab saya tengok doa dia punya soalan pertama yang kedua tu lebih kurang sama. Maknanya buat baik pada mak bapak itu wajib. Walaupun mak bapak kita itu bukan Islam. Dia katakan kalau murtad tu memang tidak dibenarkanlah. Memang mak bapak kita tu akan dikenakan tindakan dan sebagainya dari sudut Islam. Tetapi kalau kata dia bukan Islam, dia memang asalnya bukan Islam, kita masuk Islam, kita wajib buat baik pada mak bapak. Tetap kita kena hormat dia, tetap kita kena menghubunginya, minta mereka ini sentiasa meredai kita, ya, memberikan kebaikan, kata-kata semangat daripada mereka untuk kejayaan kita. Pada masa yang sama, kita doakan mereka juga untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, kalau kita buat baik pada mak bapak, walaupun mereka ini berlainan agama, percayalah, keberkatan yang Allah bagi kepada kita atas kebaikan kita kepada mak bapak itu akan Allah tunjukkan di atas muka bumi. Itu penting. Jangan pula nanti kan, sebab dia bukan Islam, kita boleh
derhaka, kurang ajar dengan mereka. Itu tak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau mak ayahnya itu Islam, anaknya belum Islam, maka itu doanya boleh sah. Macam mana? Kalau mak ayahnya Islam tapi anaknya belum lagi memeluk Islam, Sama itu juga. boleh. Mak ayah boleh mendoakan dan bila mak bapak dia dah masuk Islam, anak belum masuk Islam, ni untuk mereka yang dah balik ni. Ya, mak anak-anak dah besar, bila baru mak bapak masuk Islam. Jadi macam mana tu? Doakan anak-anak mereka itu agar mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah satu hari mereka akan masuk Islam. Kalau mak bapak belum masuk Islam, anak masuk Islam, doakan mak bapak tu dapat hidayah. InsyaAllah semuanya berada dalam hidayah Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Wallahualam. Terima kasih Datuk untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana situasi tadi. Jika berdoa tapi berlainan agama, maka perhatikan betul-betul di situ. Jika boleh, maka dibolehkan. Baik, untuk kita meneruskan perbincangan kita, kita ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Azizah Admaja Putri. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz Dai, apakah mungkin bagi ibuku bisa masuk syurga kerana sebab doaku untuknya, sedang aku adalah orang yang hafal Al-Quran? Lalu apa imbalan dan apa pahalanya dengan keberadaanku sebagai orang yang menghafal Al-Quran? Ini dari Indonesia, Ustaz, datang soalannya. Katanya tadi bagaimana doa dia untuk ibunya, adakah akan masuk syurga atas sebab dia ni adalah orang yang menghafal Al-Quran, dan apa pula ganjaran untuk dia menghafal Quran dan berbaik budi kepada ibu dan bapanya, Ustaz? Silakan. Baik, pertama sekali, doa anak-anak yang soleh dan solehah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah akan mustajab doa anak-anak yang soleh ni untuk mak bapak dia. Itu yang pertama. Kalau anak-anak doakan, ya Allah, kau bagilah ibuku masuk syurga, ya Allah, bagilah ayahku masuk syurga, ya Allah, Allah terima doa anak itu. Sebab apa? Doa daripada seorang anak yang soleh dan solehah. Dalam hadis Nabi, bila kita mati, benda yang akan teman kita adalah doa anak-anak yang soleh dan solehah. Itu penting. Itu nombor dua. Nombor tiga, macam saya katakan daripada awal, anak-anak yang buat benda baik, yang buat kerja-kerja baik, yang buat kerja-kerja amal, yang banyak bersedekah, yang banyak menghafal Quran, yang banyak membaca Quran, yang sentiasa buat benda-benda yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW, percayalah, ia akan sampai juga kepada kedua ibu bapa sebagai penerima saham. Bayangkan mereka juga dapat nikmat tersebut. Jadi insya-Allah sahabat kita ini bukan saja dia orang solehah, tetapi dia menghafaz Al-Quran. Quran itu akan datang bagi syafaat untuk dia, dan juga ibu bapa yang menyuruh anak-anak ini menghafaz dan membaca Al-Quran. Dan satu riwayat Nabi SAW menjelaskan, ibu bapa yang menyuruh anaknya membaca dan menghafaz Al-Quran akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan pakaian yang penuh dengan manik-manik, bukan manik biasa. Manik ni daripada batu-batu permata. Kemudian dipakaikan kepala mereka ini tajun min waqar. Dipakaikan atas kepala ni, dia ada macam tengkolok yang penuh dengan emas, penuh dengan batu-batu permata daripada syurga. Orang semua kata, kenapa kau pakai benda pelik ni? Kenapa kau lain daripada yang lain? Kumpulan kami tak sama macam kumpulan kamu. Maka jawab masa itu, Al-Quran jawab, aku adalah Al-Quran yang pernah disuruh oleh ibu bapa ini kepada anaknya untuk anak-anaknya membaca dan menghafaznya. Maka syafaat itu bukan datang kepada anak-anak, tetapi datang juga untuk mak bapak yang telah menyuruh dan menggalakkan anak-anak membaca dan menghafaz Al-Quran. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada puan yang bertanya. Puan bukan saja berjaya menarik Al-Quran sebagai syafaat untuk diri sendiri, tapi memberi syafaat kepada keluarga kita, insya-Allah. Insya-Allah. Walaupun kadang-kadang ibu dan bapa itu dia tak berapa mahir dalam membaca Al-Quran, tapi dia semangat untuk menghantar anaknya untuk belajar Al-Quran sebaik mungkin, dan dia dapat pula menghafal dan dapat pula anak itu jadi anak yang soleh. Maka beruntunglah ibu dan bapa yang dapat sebegini. Baik, sidang penonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini untuk perbincangan bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alangkah ruginya bila mana ibu dan bapa masih ada tetapi kita abaikan mereka dan terlupa untuk minta mustajabnya doa dari mereka. Minta doa dan berlaku baiklah kepada mereka supaya kehidupan kita baik di dunia juga baik di akhirat. Baik, sedang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus ke? Kita cuba sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Ya tuan, siapa di sana tuan? Ini tanya kepada Ustaz. Saya ada dua soalan. Yang pertama, apa pandangan Ustaz segelintir ibu bapa yang pilih kasih untuk mendoakan kepada anak-anaknya? Yang kedua, bagaimana dengan doa ibu bapa yang tidak mentaati perintah Allah SWT, contohnya tidak menunaikan solat dan seumpamanya? Adakah doanya mereka juga mustajab? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail. Ada Sungai Buloh bertanyakan soalan. Ada background muzik bunyi-bunyi burung pula. Nampak seperti di tepi sawah ataupun di kampung-kampung. Terima kasih Tuan bertanyakan soalan. Yang pertama tadi berkenaan dengan bagaimana ibu bapa yang pilih kasih kepada anaknya. Kalau anaknya itu berjaya hebat, didoakan yang baik-baik. Kalau anaknya itu kurang sikit berjaya ataupun biasa-biasa, didoakan yang buruk-buruk pula kepada anaknya ataupun tak mendoakan langsung. Dan soalan yang kedua berkenaan dengan bagaimana doa ibu dan bapa yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mustajab juga ataupun tidak? Bagaimana? Silakan Datuk. Dua soalan yang menarik. Pertama, bagaimana seorang ayah atau ibu mendoakan kepada anak-anaknya mengikut pilih kasih. Pilih kasih. Tebal duit dia bagi, banyak sikit doa. Banyak doa. Sikit bagi, sikitlah doanya. Tak bagi langsung, tak ada doa. Tak ada doa. Ini masalah. Jadi tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian, ingin saya tegaskan bahawa doa ibu bapa kepada anak-anak mestilah sama. Ya, ibu bapa yang adil akan dihormati oleh ramai anak-anak. Ibu bapa yang memilih kasih, ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada anak-anak, bahkan akan memecah belahkan hubungan kasih sayang antara anak beranak dengan ibu bapa. Faham? Sebab Nabi sebut la yarham la yurham. Bila kamu tak menyayangi anak-anak itu sama rata, maka kamu tidak akan dihormati. Nampak tak? Jadi makna Nabi dah nampak benda ini. Itu sebabnya dalam bab faraid, dalam bab harta pusaka, pertama sekali sebelum kita nak bagi pusaka tu ikut apa yang Islam suruh, kita dibenarkan untuk bagi sama rata dulu. Katakan anak 10 orang, bagi semua sama rata, semua tanah setengah ekar. Boleh tak? Boleh, sebab semua setuju dan semua redha. Nampak tak? Tidak ada yang terhalang daripada mendapat harta waris harta tersebut atas perbincangan adik-beradik apa semua. Tak ada masalah. Ayah pula bagi semua sama, tak ada masalah. Semua bapa beli sama, semua akan dapat sama. InsyaAllah ayah ini akan dihormati. Tapi kalau masa hidup lagi ayah dah tunjukkan dia punya pembahagian harta yang tidak betul, ini akan bawa, jangan kata bab doa, harta, duit, segala-galanya akan bawa kepada kepincangan dan akan membawa kepada perbalahan setelah kematian. Itu sebab kena beringat bab-bab ini. Sebab lebih baik kita selesaikan ketika hidup dengan hibahnya, dengan selesaikan tanggungjawab masa hidup, lebih baik daripada setelah kematian takut membawa kepada perbalahan anak-anak. Itu yang pertama. Doa biar sama. Itu penting. Ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ingin saya tegaskan juga, ibu bapa yang hebat ini sebenarnya doa perlu diperdengarkan. Itu yang terbaik. Dengarkan pada anak tu. Dengar pada anak-anak. Ya Allah, jumpa anak ni. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki anak ni. Jumpa anak ni, Allah kau murahkanlah rezeki. Benda yang sama. Jadi anak akan ingat, oh, dia doa, mak doa kat abang macam ni, mak doa untuk adik macam ni, mak doa untuk Kak Long macam ni, mak doa untuk Kak Ngah macam ni. Sama, semua doa yang sama. Nampak tak? Jadi anak-anak akan menghargai mereka. Bila anak-anak menghargai, maka ia akan memberi impak yang sangat besar pada ibu ni. Percayalah. Akan memberi impak kepada ayah ni. Percayalah. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat adil pada para isteri. Nabi sangat adil pada anak-anaknya. Sudah selesai masalah. Sebab Nabi dihormati dan disayangi. Itu yang pertama. Yang kedua, iyyaka summa iyyaka an tad'u ala abna'i. Jangan sekali-kali kamu mendoakan benda-benda yang tak baik pada anak-anak kamu.
Jangan sekali, sebab ada hadis Nabi, la tad'u ala anfusikum, jangan kamu doakan yang tak baik pada diri kamu. Ya Allah, kau hancurkan diri aku. Ya Allah, sia-sia aku hidup atas muka bumi. Jangan. Doa yang terbaik untuk diri kamu. Yang kedua kata Nabi, wala tad'u ala auladikum, jangan kamu mendoakan keburukan pada anak-anak kamu. Jangan sekali-kali. Jangan kamu doakan keburukan pada harta kamu. Jangan sekali-kali. Nabi tak benarkan. Itu penting. Jadi doa ini biar kita dengarkan dan kita pastikan doa kita adil pada semua anak-anak. Yang kedua, kita kalau boleh doa yang terbaik untuk anak-anak. Semua anak-anak. Jangan ikut pangkat ataupun ikut kepada yang dia sayang ataupun tidak. Memang betul, sayang itu boleh tidak boleh di orang kata apa? Bagi sama rata sayang. Tak boleh bagi sama rata, tetapi dalam bab aplikasi perlu sama rata. Dari sayang tu memang dia ada sayang anak ni ikut sikit, anak ni tak ikut, anak ni degil sikit, anak itu. Itu biasa. Ada lebih, ada kurang pada kasih sayang. Kasih sayang tak boleh nak kacau. Tetapi dalam bab aplikasi, bab telefon, bab mendoakan, bab menzahirkan, itu tak boleh nak nafikan, itu kena buat sama rata, kena adil. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, berkaitan tentang apa tadi? Ibu bapa yang tidak mematuhi perintah Allah. Mematuhi perintah Allah. Adakah doa mereka diterima? Ada sebahagian ulama, antaranya Dr. Said Rahman Al-Buti mengatakan doa ibu bapa yang fasik Allah tak terima untuk diri mereka. Maksudnya kalau dia doa, ya Allah kau murahkan rezeki aku, dia tak sembahyang, Allah tak makbulkan doa dia. Ya Allah kau bagi untuk diri dia tak makbul, tapi untuk anak-anak Allah terima. Gitu. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena tengok kalau anak-anak ibu ayah itu fasik, tak sembahyang apa semua ni, tak zakat, tidak puasa dan sebagainya, didoakan untuk anak-anak, Allah makbulkan doa, sebab doa untuk anak-anak. Tapi untuk diri mereka Allah tak makbulkan. Kecuali mereka doa untuk mendapat hidayah dan bertaubat. Wallahu a'lam. Itu tadi berkenaan dengan jawapan. Ingat 3 perkara yang disebutkan tadi. Doalah sama rata, jangan pilih kasih, dan doakanlah itu kalau boleh dizahirkan supaya anak-anak kita mendengar apa yang kita doa. Dan yang ketiga, doakanlah yang baik-baik, jangan sesekali terungkap doa yang buruk terpacul dari mulut kita. Hati-hati. Dan tadi ingatlah berkenaan dengan ibu bapa yang tidak mematuhi perintah Allah, doa mereka itu patut tidak diterima, kecuali untuk anak-anak mereka itu maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebaik mungkin kerana kita nak mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan kita sebagai anak mahukan doa yang terbaik daripada ibu dan bapa kita. Ustaz, berkenaan dengan persoalan, kalau tadi kita di awal ada sahabat kita bertanya bagaimana nak tebus kesilapan pada ibu dan bapa waktu hidup, melakukan kesilapan menggores hati, tak sempat, nak minta ampun tak sempat. Dan kalau kita lihat persoalan bagaimana untuk kita melakukan kebaikan, contoh kita lama tak jumpa ibu bapa kita, terpisah lama, akhirnya jumpa sekejap, tak sempat buat baik, mana tiba-tiba ibu bapa pergi meninggalkan kita, nak buat baik tak sempat. Jadi bagaimana nak lakukan kebaikan pada ibu bapa kita yang telah tiada? Silakan. Okey. Satu soalan yang menarik. Macam mana kita ni dahlah putus lama dengan mak ayah. Memang saya ada jumpa orang, dia tak jumpa ayah dia daripada kecil. Tak pernah jumpa. Tapi bapa dia tak ceraikan isteri mak dia. Dia masih suami isteri. Bapa dia ni tinggalkan dia dengan mak dia. Dia pergi ke mana? Ke suatu negeri, dan dia jumpa dekat-dekat nak dah tua dah, semua anak dah kerja dah. Jumpa. Tapi hebatnya mak ni masih lagi setia pada ayah ni. Faham? Dia tak minta cerai, dia tak pergi mahkamah. Akhirnya dia jumpa bapa dia tu dah kena stroke. Ya Allah. Dah kena stroke. Jadi mak ni jaga. Sebab bapa dia ni, dia tinggalkan mak yang pertama ni sebab dia kahwin nombor 2. Dia lari, dia tinggalkan, dia duduk dengan isteri yang kedua. Jadi bila dah sakit, jadi harta pun dah banyak tak ada, maka tidak ada orang jaga. Yang kedua tu pun tak cerai, tinggallah seorang-seorang ni. Maka yang pertama ni jaga balik. Zaman susah, jaga balik dia. Masya Allah, ini syurga punya isteri. Dia dah letak, dia dendam, dia tetap berkata ini suami mak, ini syurga mak tetap kena jaga. Walaupun dia tinggal mak habis lebih daripada 20 tahun. Allahu Akbar. Saya kata ini seorang isteri yang syurga. Anak-anak ni pula, bila mak baik, mak positif, anak positif. Ni saya jumpa sendiri ni. Anak-anak ni datang jumpa bapa, jaga bapa, tak ada lama, tak ada 6 bulan meninggal dunia lah. Meninggal dunia. Mak tu dapat syurga dah. InsyaAllah. Lepas tu anak-anak ni pula dapat syurga dah. Sebab apa? Dia reda dengan mak bapak dia. Cuma apa dia cakap, dia kata, Ustaz, saya tak sempat nak dapat kasih sayang bapa. Jadi sekarang ni apa yang perlu saya buat? Macam saya katakan tadi,
buat baik benda-benda yang kita mampu. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak buatkan haji untuk arwah ayah? Boleh, dapat pahala. Allah. Ustaz, saya dah buatkan arwah haji. Ustaz, boleh tak saya nak buat umrah? Boleh. Saya nak wakafkan untuk buat masjid. Sebahagian daripada harta untuk masjid atas nama ayah. Boleh, tak ada masalah. Semua itu akan dapat kepada arwah ayah kita dan itu dikira sebagai amalan yang kita lakukan untuk kedua ibu bapa setelah mereka meninggal dunia. Wallahu alam. Ada amalan yang boleh kita lakukan untuk kedua ibu dan bapa kita. Mungkin ada yang telah pergi meninggalkan kita. Masih lagi boleh berbuat amal bakti untuk mereka. Mudah-mudahan sampai kepada mereka. Baik, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Siti Norbayah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, adakah doa ibu bapa itu sentiasa mustajab setiap saat dan waktu, atau ada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat doa ibu bapa mengikut keperluan doa itu? Dan soalan yang kedua, apakah yang patut dilakukan oleh ibu bapa sekiranya ada doa yang dipanjatkan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Siti Norbayah atas soalan yang ditanyakan. Kita jadikan soalan ini sebagai penutup dan juga kesimpulan untuk perbincangan kita pada pagi ini. Jadi silakan Datuk. Okey, yang pertama, apa dia yang pertama? Berkenaan dengan bagaimana doa itu ada waktunya ataupun setiap saat ibu bapa doa mustajab. Adakah doa ibu bapa itu ada waktu-waktunya? Allah akan makbulkan doa ibu bapa pada setiap waktu. Sebab Nabi sebut al-itlaq yutlaqu ala itlaqih. Bila Nabi sebut umum, doa ibu bapa tak ditolak jika baik. Liwaladih. Walidihi liwaladih. Seorang ayah kepada anaknya. Bermaksud doa itu pada bila-bila masa diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ada sekatan. Bila sebut liwaladih, untuk anak-anaknya yang baik, maksudnya doa-doa yang baik Allah terima. Bermaksud Allah tak terima apabila doa itu didoakan benda-benda yang tak baik. Allah angkat, Allah halang doa itu daripada diterima sebab dia mendoakan kehancuran, dia mendoakan laknatan, dia doakan yang buruk-buruk untuk anak. Allah tak terima. Cuma keberkatan tidak dapat pada anak jika anak itu memang menzalimi ayah, menzalimi ibu. Jadi kita kena berhati-hati. Allah itu Maha Adil. Ada time Allah Allah terima daripada ayah atau ibu. Ada time, ada masa Allah terima daripada anak-anak sebab Allah itu Maha Adil. Ada kalanya ibu bapa yang bermasalah, ada masa anak-anak yang bermasalah, maka kita kena saling bermuhasabah. Siapa yang betul dalam hal ini perlu diperbincangkan, perlu diperhalusi, perlu perlu diingatkan agar kita sentiasa mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Yang kedua berkenaan dengan kalau doa itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimakbulkan doa ibu ayah kepada anaknya, apa yang patut ibu bapa itu lakukan? Okey, sekiranya lah doa ibu bapa itu telah sampai, telah dapat ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, ya Allah, kau bagilah semua anak-anak aku ini, ya Allah, masuk universiti, ya Allah. Akhirnya Allah makbulkan semua anak-anak ini dapat masuk universiti. Apa yang dia kena buat? Kata Imam Allahumma salli Muhammad, Imam Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Apa katanya? Apabila semua doa kita telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, pertama, banyakkanlah berdoa, banyakkanlah bersedekah untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah. Nombor dua, banyakkan tawaduk. Kena tawaduk. Sebab apa? Jangan sombong pula dengan apa yang kita buat. Oh, maknanya Allah terima, alhamdulillah. Kita sombong pula dengan orang lain. Nombor dua. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadikan ia satu peringatan kepada anak-anak bahawa ini adalah ujian Allah kepada kamu. Suatu hari nanti kamu juga akan diuji. Doakan yang lain juga untuk mendapat kebaikan. Jadi anak kita tidak sombong, anak-anak juga tidak sombong, insya-Allah. Dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Sebab ia kita anggap sebagai sebahagian daripada ujian Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Datuk Doktor, dan kita nak minta Datuk Doktor untuk doa ringkas pada pagi ini menutup program kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma rzuqna rizqan hasanan fid dunya wal akhirah. Allahumma barik li sahibi hadzal ta'am. Allahumma barik li sahibi hadzal majlis. Allahumma barik li sahibi hadzal channel ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Izhar atas perkongsian pada pagi ini. Dan ingat saudara, esok ambillah iktibar musibah wabak penyakit yang Allah turunkan kepada kita. Jangan lupa esok tanyalah Ustaz dengan moderator Da'i Hadari, ahli panel Ustaz Mustafar Muhammad Suki dengan topik fake wabak. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.